أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Yang Allah muliakan para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seterusnya mereka-mereka yang mengikuti mereka itu dari masa ke semasa hingga kiamat. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan, memanjatkan rasa syukur kita pada Allah atas limpahan kasih sayang, rahmat, taufik, hidayah hanya untuk kita. Maka kita Islam, beriman dan beramal dengan amalan soleh. Moga-moga segala kebaikan ini berterusan direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk kita sampai kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan perakhiran yang baik, dimudahkan urusan sakarat, dimudahkan urusan soal jawab dalam kubur, dipermudahkan juga urusan bangkit di padang mahsyar, berhimpun, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, para alim ulama, para rasul dan nabi alaihi salam. Dan moga-moga kita berolehi keuntungan menerima kitab amalan masing-masing dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, ataupun dicampakkan ke muka, apatah lagi dibaling dari belakang, na'udzubillah. Dan kita berharap nanti kita amal kita itu ditimbang, yang berat adalah amalan salih kita, dan yang ringan dan diampunkan itu adalah amalan buruk kita. Dan nanti kita akan meniti titian sirat. Moga-moga perjalanan kita meniti titian sirat itu Allah mudahkan semudah-mudahnya, sehingga kita selamat sampai ke penghujung perjalanan, selamat melangkah masuk ke dalam syurga yang kekal abadi, menjadi idaman seluruh orang mukmin. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT, yang saya kasihi seluruh hajatan kuasa, surau pada ajali, Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Oja, Tuan-tuan Syiak, Tuan-tuan Haji, para asatizah, seluruh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah seperti biasa mari kita sama-sama selawat ke atas Nabi SAW dengan selawat tafrijiyah sebanyak 3 kali, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi. Alhamdulillah, ini kita dapat bersama kat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang berselawat ke atasku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekali selawat, sallallahu alaihi asyra salawatan. Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia sebanyak 10 kali. Wa khutat anhu asyru khatayat. Allah Ta'ala akan hapuskan 10 dosa dia. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan diangkat kedudukan dia oleh Allah SWT sebanyak 10 darjat. Dan itulah moga-moga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sambung kepada sifat yang kedua, iaitu sifat qidam. Sifat qidam. Baik. Baik, sifat qidam. Sifat kedua iaitu qidamun atau qidam, artinya sedia, yakni terdahulu. Artinya sedia itu maksudnya terdahulu. Mustahil didahului oleh Adam, maksudnya tiada. Maknanya qidam itu artinya sedia, maknanya dah adalah, terdahululah. Setengah maknakan qidam dengan terdahulu, sedia ada begitu. Mustahil dia tidak ada, atau disebut dengan hudus, baru. Mustahil Allah tu tiada ataupun baru ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wa akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia juga jua yang kemudian. Al-awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian. Baik, itu surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Maka patut, yani wajib bagi mukmin muttaqat bahawa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufik
adanya. Baik. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah qidam. Qidam ni sedia ada ataupun terdahulu, memang dah ada, tak ada yang mendahulu dia ataupun mengakhiri dia. Dalilnya dalam surah tadilah, surah Al-Hadid, huwal awwalu wa akhiru wa zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir. Dialah yang zahir, dia yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Sifat qidam ini juga tercatat dalam kitab Muqaddimat ataupun Matan Sanusiyah. Itu rujukan utama mazhab Asy'ariyah Maturidiyah dalam berakidah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Jadi maka Allah SWT adalah zat yang bersifat wujud, ada tadi yang lepas kita dah bicara sifat yang pertama. Kemudian dia qadim, makna dia terdahulu, sedia ada, tidak ada permulaan baginya, kekal, baqi, dan berbeza dengan makhluk secara mutlak. Mukhalifu lil khalqi bil itlaq, maknanya Allah Ta'ala tak serupa dengan apa-apa yang disifatkan ataupun disama, ditashbihkan ataupun ditajasimkan. Tajasim atau tashbih, disopakan ataupun dijisimkan, dirupa bentukkan dengan makhluk. Baik. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi makna qidam ni tidak bermula, tiada permulaan. Itu juga disebut dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ayat tauhid lah. Yang mudah. Qul huwallahu ahad. Allah Taala, katakanlah, qul huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, yang dia itu ya Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk disempurnakan hajat. Samad ni maksudnya orang yang memenuhkan hajat orang. Lam yalid wa lam yulad, ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak ia beranak dan tidak diperanakkan. Makna dia tak melahirkan zuriat dan tidak pula dia tu diperanakkan. Maknanya mempunyai ibu dan bapa. Tak serupa kita. Kita ni ada mula, ada akhir. Allah Ta'ala tak ada mula, tak ada akhir. Itu. Kena faham itu. Siapa sangka Allah Ta'ala tu bermula, maka dia takut kufur, jatuh kufur. Bagi setengah orang beranggap Allah Ta'ala ni terjadi melalui getaran. Itu salah. Getaran itu sendiri pun makhluk. Wave makhluk. Baik. Bagi Allah Ta'ala tiada permulaan, tiada pengakhiran. Dia yang dah ada dah. Macam mana wallahu alam. Itu tak termasuk dalam perbicaraan dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Bagaimana kaif dia kita tahu. Macam mana tak tahu. Itu. Baik. Dan jika ada berbisik pada kita, duduk tiba ada syaitan membisikkan kepala kita, Allah jadikan kita, siapa pula jadikan Allah? Maka ketika itu istighfar, isti'azah, a'udzubillahi sami'ani minasyaitanir rajim. Allah Ta'ala, supaya kita dijauhkan oleh gangguan-gangguan pertanyaan-pertanyaan yang boleh merosakkan akidah kita. Jadi Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya tak ada mula, tak ada akhir lah. Kalau macam kita bermula dengan ada bapa kita, mak bapak kita kahwin, ada kita. Atau anak kita ada, kita kahwin dengan isteri kita, dapat anak kita. Bapak kita mula tak lagi akan berakhir. Bapak kita jadi bujang, lepas tu jadi kong kahwin. Kemudian tua, lahir beranak, lahir kita. Sebelum tu atuk kita orang tua, bapak kita orang dewasa, kita kanak-kanak. Bila bapak kita tua, kita jadi dewasa, anak-anak kita jadi kanak-kanak. Berganti alih. Lepas tu mati lah. Maknanya berakhir. Kalau mula lahir bagi kita ni sebagai anak, akhir itu sebagai orang tua. Maknanya mula ada akhir, ada permulaan, ada akhir. Itu disebut fana. Kalau Allah Ta'ala, fana ni maksudnya hancur debu lah, tak kekal abadi lah.
Tapi Allah Ta'ala tak gitu. Dia ada lebih dulu. Bagaimana dulu Allah alam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesiapa pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak serupa dengan apa-apa yang kita sangkakan oleh pandangan kita ataupun pendengaran kita, percakapan kita, berfikiran kita, bersangka kita, semua tak serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan apa-apa yang kita sangkakan, yang kita sifatkan. Baik. Allah Ta'ala ada tanpa ada permulaan dan tanpa ada yang menciptakannya. Tak serupa Tuhan-Tuhan yang batil. Sembahan-sembahan manusia yang batil, seperti penyembahan berhala. Berhala tu dicipta oleh tangan-tangan manusia. Kalau Tuhan dia sembah itu dibuat oleh tangan dia, buat daripada batu yang dibentuk, ataupun daripada besi yang ditempa, tembaga yang diacu, atau apa saja bahan yang digunakan untuk mencipta. Makna Tuhan tu mula disembah dengan direka bentuk. Maka patut orang tu sembah yang mencipta Tuhan tu. Mencipta patung berhala tu, dia patut yang mencipta patung berhala itu disembah berbanding menyembah pada yang dicipta. Ini semua risalah yang dibuat oleh para nabi dan Rasul alaihi salam. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim bertemu dengan kaum yang menyembah berhala. Dan juga apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tuan-tuan pernah dengar kisah Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika dia masih jahiliah, masih dalam keadaan kafir. Satu ketika wallahu alam lah, ada orang kata tak, ada satu masyhur, ada satu lagi kisah tidak masyhur, wallahu alam. Satu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab ni tiba-tiba dia masa dia jadi khalifah yang kedua, khalifah Ar-Rashidin yang kedua, dia tengah duduk dan diam, tuan-tuan, tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawa sampai berair mata, ketawa sungguh. Kemudian tiba-tiba dia menangis pun berair mata. Maka sahabat tanya kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu ketawa bersungguh-sungguh sampai mengeluarkan air mata? Kita ketawa suka pun keluar air mata, sedih nangis pun keluar air mata. Jadi orang pelik, kenapa ni Sayyidina Umar bini sampai menangis keluar air mata habis, suka sangat sampai keluar air mata. Rupanya dia terkenangkan suatu ketika masa dia jahiliah. Jadi orang Arab ni dia macam Tuhan ni macam-macam. Lata Uzza, Manat, Lata Uzza, macam patung itu, sembahan itu dibawa daripada luar tanah Hijaz. Dia ambil daripada utara Syam, dibawa oleh seseorang daripada bangsa Arab tu. Maka ketika itu bermula penyembahan berhala. Sebab dia mereka tengok penyembahan berhala oleh kaum-kaum penyembah berhala ni. Ada orang Arab ni pergi berdagang, dia tengok macam menarik. Banding tengok dekat Kaabah. Kaabah ni hanya ada satu bangunan, dia sebut Kaabah tu lah. Masjidil Haram tak ada satu Kaabah, keliling kosong. Jadi dia rasa macam tak seronok. Jadi dia bawa balik patung. Satu sikit-sikit, makin lama makin banyak. Dan kemudian lain daripada sembahan berhala daripada batu. Sayyidina Umar sini pun ada juga dia buat Tuhan dia. Tuhan yang dibuat tempur daripada kurma. Macam mana dia buat macam kuih bingka. Kuih bingka tu kan dia ambil daripada kayu, disagat, lepas tu dia macam-macam lah cara dia. Ustaz pandai gitulah, masuk dalam cuan. Begitu dia jugalah. Sayyidina Umar ni buat berhala dia daripada kurma, daripada buah tamar, disusun bentuk berhala yang dibuat sembah. Mungkin untuk menambah rezeki kot, berkat kot. Itu rezeki tahun tu baik, dibuat sebagai penyembahan lah. Orang tiba-tiba dah siap-siap itu, tiba-tiba lapar, tuan-tuan. Lapar dia curi miskin. Sebab itu Sayyidina Umar ni dipanggil Al-Faruq. Dia dia buat benda yang buruk pada masa-masa, dia juga buat benda yang betul. Dia dapat bezakan yang betul dan yang salah, dan yang betul, yang hak dan batil. Sebab tu dia gelar Faruq. Dia makan, dia lapar, lepas tu sedap pula, dia ambil lagi. Akhirnya Tuhan yang dibuat daripada kurma tu, buah tamat tu, dalam keadaan yang cantik,
berubah jadi cacat. Ambil tangan, ambil muka, ambil hidung, jadi cacat lah. Maka apa kata Sayyidina Umar pada patung tu, celaka kau. Celaka kau. Lebih celaka lagi orang yang menyembah kau. Maknanya celaka kau tidak boleh mempertahankan diri kau daripada dimudaratkan. Kau tak boleh beri manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kau sendiri tak boleh melindungi diri kau daripada macam apa masuk bahasa yang mudah ni apa? Diperlakukan dengan cara yang tak betul. Kalau kita orang cubit, kita boleh balas. Dan salah satu nama Allah Ta'ala Al-Muntaqim, Maha membalas. Jangan main tuan-tuan. Ini bahala ni tak boleh membalas. Orang cuit tangan dia, hilang tangan. Orang cuit hidung dia, hilang tangan dia. Lalah akhirnya jadi keadaan Tuhan yang cacat. Maka celaka engkau sembahan, bahala, kau tidak mampu mempertahankan diri engkau daripada perbuatan buruk manusia terhadap engkau. Dan lebih celaka orang yang menyembah engkau. Maka sejak itu Sayyidina Umar berasa ragu-ragu dengan sembahan-sembahan bahalu ni. Itu tuan-tuan. Dan kemudian orang tanya, kenapa kau nangis? Sayyidina Umar menangis kerana mengingatkan kisah perbuatan jahiliah masa dahulu. Dia sedih. Dia nangis. Ada yang riwayat kata dia menanam anak perempuannya sendiri. Kisahnya orang Arab jahiliah ini suatu ketika dulu bila mendapat anak perempuan merah muka. Telinga merah, muka merah. Pasal apa? Menahan marah. Menahan marah, menahan malu. Kerana bagi mereka dapat anak perempuan ni suai lah. Bahasa kan cakap celaka lah. Maknanya tak ada ong lah. Sebab perempuan ni pada zaman tu lebih digunakan untuk dagang. Kalau ditangkap menjatuhkan maruah, dijadikan hamba sebagainya. Diperlakukan seperti barang. Jadi mula-mula isteri dia ni jaga anak dia ni diperlakukan seperti orang budak lelaki. Sampailah satu masa dia bawa keluar anak ni, umurlah 5-6 tahun gitu, dah boleh cakap dah ni. Dia bawa berjalan, bawa pergi memburu. Sampai satu tempat, tiba anak ni nak buang hajat, qada hajat. Masa buka itulah nampak kemaluannya, bukan kemaluan lah, laki perempuan, merah muka, membuat. Akhirnya dia buat gali lubang, ditanam anaknya hidup. Na'udzubillah. Ada mengatakan riwayat ni tak betul. Tapi kita ambil lah. Bagaimana sifat orang jahiliah dulu, tak boleh membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, sehingga sanggup membunuh darah daging sendiri. Walaupun dalam hati rasa kasih, tapi sebab tradisi mengatasi akal yang sihat, ataupun tradisi mengatasi perintah agama yang benar. Baik. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu bagi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa awal. Tidak berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni terdahulu, kidam dia. Bukanlah maksud dia itu berawal, tidak. Kalau macam nombor 1, 2, 3, awalnya 1. Kalau huruf A, B, C, awalnya A. Kalau huruf Arab, alif bata bermula dengan alif. Ataupun sajalah kalau perjalanan jarak daripada kosong ke, tapi Allah tidak begitu. Dan tidak pula berasal daripada tidak ada kepada menjadi ada, tidak. Kerana Allah Ta'ala tidak dilahirkan dan tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ini bahasa dia begitulah, bahasa ilmu kalam begitu tuan-tuan. Kerana hanya makhluk yang didahului oleh tiada. Jadi apa-apa yang berlaku pada manusia itu, sifat keadaan-keadaan fenomena berlaku pada manusia itu menyalahi apa yang ada pada Allah SWT. Sabda Nabi SAW, an Imran bin Husaini qala Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW ada bersabda, Allah itu ada dengan keberadaan tanpa permulaan,
dan belum ada sesuatu pun selainnya. Jangan ada sangka kat hati kita sebelum Allah ada benda tu. Alhamdulillah. Tapi kalau sangka pada makhluk boleh. Sebelum ada ustaz ada orang lain. Sebab manusia ni sentiasa diganti. Sedangkan Allah Ta'ala tak berganti. Kalau ada awal dan akhir berganti lah. Sedangkan Allah Ta'ala awalnya tu bukan daripada tak ada kepada ada, bukan. Dia beza dengan manusia daripada tak ada kepada ada. Dulu tahun 1950-an ustaz tak ada. Haji pun tak ada. Tahun 50-an ada. Tahun 70 lebih lahir. Muda sangat. 70. Muda sangat. Haji tu 5 lebih. 5 lebih. 58. Dia rahsia tu. Kalau dia cakap nanti lahir tu saya bagi hadiah. Tak nak cakap. Okey. Baik. Kalau tahun 50-an, ada orang ada, kita tak ada. Tahun 60-an pun kita tak ada lagi. 70-an pun tak ada. 80-an baru kita ada. Maknanya sebelum ada tu, dengan sejarah manusia yang dah beribu-ribu tahun, masa yang berlalu sebelum tu kita tak ada. Baru hari ni kita ada. Dan akan datang, walaupun 1000 tahun lagi pun, kita belum tentu. Kita dah tak ada. Gitu. Sebab umur manusia akhir zaman tak lebih lah. 60 tu dah kira biasa. 70 tu adalah sikit-sikit. 80-90 tu dah jarang. Kalau 100 kadang-kadang baru jumpa satu. Gitu. Jadi sifat manusia ni fana. Dia daripada tak ada kepada ada, lepas tu kemudian dia tiada. Maknanya bila dia tiada lagi kat alam ni, dia alam lain pula. Gitu. Baik. Jadi lawan kepada kidam ni, sifat kidam ialah sifat hudus, iaitu dalam keadaan tiada. Mustahil bagi Allah Ta'ala tiada. Baik. Baik, pada sifat kidam ini ada juga padanya sifat salbiah. Salbiah disebut sifat salbiah kidam. Iaitu sifat salbiah kidam ini adalah sifat yang menolak atau menafikan sesuatu yang tidak layak pada diri Allah. Bila sebut sifat salbiah je, itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa dia yang sifat kidam yang menolak ataupun sifat salbiah kidam itu yang menolak dan menafikan? Itu bila kita sebut wujud Allah ada permulaan, itu tak ada lah. Allah wujud dengan ada permulaan, salah. Manusia wujud dengan ada permulaan, ya. Kampung ni wujud dengan ada permulaan, ya. Dulu tak ada, zaman dinosaur tak ada. Zaman sekarang baru ada. Siapa buka? Maknanya bila kait dengan makhluk semua ada permulaan, sedangkan bagi Allah tak ada. Jadi siapa kata Allah Ta'ala ada mula, kita nafikan, kita tolak, kita tolak. 100% tolak, sepenuhnya. Baik. Kemudian wujud Allah kerana dijadikan, kita tolak. Allah wujud tidak dijadikan. Kemudian yang ketiga, wujud Allah didahului oleh tidak ada. Salah, menyalahilah. Itu sifat salbiah, menyalahi sifat Allah yang sebenar. Allah wujud tidak didahului dengan tidak ada. Gitu. Baik. Dan kemudian sifat istighna qidam. Sifat istighna qidam ini, kalau istighna ni maknanya sifat terkaya. Sifat mulia segalanya memenuhi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah macam sifat Ar-Rahim, sifat penyayang. Ar-Rahim ni sifat penyayang. Manusia pun ada sifat penyayang. Allah Ta'ala ada sifat penyayang. Sebab itu kalimah Ar-Rahim tu ada alif lam, dia kan khusus lebih daripada segalanya. Kita tak boleh Ar-Rahim, tak boleh namakan Ar-Rahim. Nak ada alif lam tu kena belakangnya, depannya ketambah abdu. Abdur Rahim. Maknanya hamba kepada yang maha penyayang. Sebab sebut bahasa kita maha penyayang ni, penyayang yang hebatlah, tak boleh mengatasi yang lain. Jadi istighna ni dia hebatlah. Maknanya tak ada siapa-siapa pun boleh mengatasi sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau kita cuba mengatasi,
mudarat. Mudarat balak pada orang tu. Contohlah tuan-tuan. Kasih Allah SWT. Contoh seorang ibu. Seorang ibu ada sifat rahim. Dalam dunia ni yang paling penyayang ibu lah. Walaupun ada buang anak kan. Tapi kalau ikut rekod itu ni, pengalaman hidup itu ni, orang yang paling penyayang dari sudut makhluk dalam manusia ni seorang ibu lah kepada anak dia. Tetapi kasih sayang yang melampau bagi manusia buruk, sedangkan kasih sayang melampau pada Allah Ta'ala mulia. Faham tak? Kadang perkataan melampau ni macam buruk. Tak, buruk pada kita, tidak pada Allah SWT. Seorang ibu sayang pada anak, dimanja jadi anak tak guna. Akhirnya sak dadah. Bila anak yang sak dadah, tak kerja tak apa, dadah kena supply juga tiap-tiap bulan, betul tak? Jadi maknya tu bagi belanja. Ni RM50 untuk kau beli dadah, kau jangan keluar-keluar nanti ketangkap. Itu nama penyayang tak lagi? Tak penyayang. Allahu Akbar. Dia melampau penyayang tu jadi buruk, seburuk-buruk kasih sayang. Sedangkan Allah SWT kepada kita beza. Sayang Allah SWT, dia bagi syurga, dia ampunkan dosa-dosa kita, dia tutup, dia satar, tutup aib kita, dia beri rezeki kepada kita, usaha sikit rezeki banyak. Dan 1001 kasih sayang yang Allah Ta'ala beri pada kita. Allah panjangkan umur itu dalam ibadah. Itu kasih sayang Allah SWT, sehingga dia bagi syurga. Syurga yang kita dapat kat akhirat tu, insyaAllah kita bayar ke? Layak kepada kita dapat? Kita nak beli tanah buat rumah pun kena bekerja, bertitik peluh mendapatkan wang simpanan. Untuk dunia itu pun tak tahan lama, tak dibawa dalam kubur. Bila masuk kita buat simpanan untuk akhirat? Adakah amalan yang banyak itu jadi sebab mahar untuk kita masuk syurga? Tak juga. Orang masuk syurga kerana rahmat Allah SWT, rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala bagi kau punya ibadah tak serapa, tapi dia beri syurga. Lampau tu kan, betul tak? Kerja dah malas, pencen RM500,000, gila. Dah lah macam tu, buat kerja tak buat, nyanyi orang, dia bagi rumah 10 biji, dia beri dengan pelayan 1000 pelayan, tapi pemalas. Jadi orang yang bagi tu otak tak betul. Kalau itu perbuatan manusia tak betul. Anak yang belajar SPM dapat 15A, nak masuk universiti kena buat kerja part time, bapak tak nak bagi. Anak yang syak dadah masuk universiti serenti, itu yang dimanjurkan. Tak betul lah tu. Kasih sayang yang salah, kasih sayang yang tak betul, yang hina. Jasa tak serupa dengan Allah SWT. Baik. Dan juga yang lain-lain. Jadi istinaq ni sifat yang mulia, yang penuh kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sifat terkayuh khidam, ataupun sifat istinaq khidam, membawa erti bahawa Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu untuk wujud. Tak perlu. Macam orang sembah berhala, buat patung daripada besi. Besi itu pun Allah Ta'ala cipta. Gitu. Apa sahaja yang ada kat dunia ni, yang manusia reka, yang memberi kagum kepada manusia lain, semuanya tetap bergantung kepada Allah Ta'ala, ciptaan Allah. Contohlah tuan-tuan, orang rumah kita minat dengan perabot kayu. Tengok perabot kayu ni cantik, diukir dengan indah, kagum dia, Allah. Beli letak kat rumah, orang datang pun jadi kagum. Sepatutnya kita tak boleh kagum dengan perabot tu. Kita patut kagum dengan pengukir perabot tu. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kita tengok perabot yang cantik, dengan halus, dengan cantik, tak ada cacat celuk, kita kagum dengan perabot tu. Betul tak betul? Patutnya kita kagum dengan pembuat perabot. Betul tak? Tak betul juga. Patut kita kagum dengan Tuhan yang mencipta tukang perabot tu. Tu betul. Apa tak lapisan? Salah kita mengabdikan pada tempat yang salah. Jadi manusia ni berlatih.
Dia nak cari pengabdian. Dia tengok perabot yang cantik, dia rasa ni bagus hebat. Dia letak kehebatan tu pada tempat yang salah. Maka datang orang kanan, buat apa nak kagum dengan perabot ni? Maknanya orang dia rakal sikit lah. Tapi belum beriman. Patut kau kagum dengan yang pembuat lah, yang mahir bagus, ukirannya bagus, tangannya lembut, semua hebat, tak ada orang yang boleh buat. Betul lah. Itu pun salah hebat. Datang orang lain, patutnya kamu tak boleh kagum dengan pembuat perabot. Kamu patut kagum dengan Allah yang menciptakan tukang perabot ni. Tapi itulah juga dakwah. Tentu dakwah ketuhanan ni oleh Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu. Ketika Nabi Musa AS kata, jangan sembah Namrud, sembahlah Allah. Ketika manusia kagum dengan Namrud, mula manusia ni kagum dengan berhala, kemudian beralih pula kepada Namrud. Nak dibawa oleh Nabi supaya beralih kepada Allah Ta'ala yang esa, yang kekal, yang abadi. Maka ada penentangan. Pasal apa? Tak ternampak oleh mata, tak boleh rasa dengan tangan, tak nampak. Tak nak percaya Tuhan yang tak nampak. Bahaya tuan-tuan kata gitu. Apa kita tak percaya? Itu dipanggil iman. Itu dipanggil iman. Iman ni tak boleh dijual, tak boleh dijual beli. Bila masuk Ramadan, puasa. Iman lah tu. Masuk satu Ramadan, itu dah siap-siap sedia dah, besok puasa. Tak ada pula orang nak letak parang kat leher gitu. Kau kata tak puasa kena bom. Tak ada siapa ugut. Datang sendiri tu nak puasa. Bila tengok orang kafir, benda lah puasa. Lapar. Untuk siapa? Tak ada siapa pun. Gitu. Puasa kerana Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala. Mana Allah? Kalau kita kata orang kafir, mana Allah? Tak betul lah tu. Pasal dia faham akidah ni dengan mata dia, salah. Dia kalau batas kat akal dia, batas kat panca indera dia, rosak dia. Itu dia yang kita sembah bahala. Tak sedih lah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang orang kafir, engkau bagi cakap apa, terangkan. Kalau tak dapat, tak ada iman, tak ada hidayah pemberian Allah SWT, tak ada benda. Pasal apa? Dia sendiri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kerana penolakan dia tu menyebabkan hati dia Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah nak tutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absar, Allah Taala tutup telinga dia, Allah Taala tutup mata dia. Telinga tak mendengar lagi, mata tak mendengar. Itu terus menerus dia mengabdikan diri pada tempat yang batil. Baik. Yang kedua, Allah tidak perlu dijadikan untuk wujud. Allah tidak perlu dijadikan untuk wujud. Wujud Allah tu prosesnya tak perlu. Tak ada step by step. Tak ada prosedur, tak ada langkah-langkah. Tak ada. Macam mana kita nak buat kek. Kek pisang. Dia ada langkah-langkahnya. Dia tak boleh ambil beli kek letak pisang jadi kek, dia tak akan jadi kek pisang. Tak ada. Dia mesti dia ada proses dia tu. Maha suci Allah daripada proses-proses seperti itu. Macam kita ada proses. Allah Ta'ala gerakkan hati mak pak kita, mak kita dijodohkan kahwin. Jadi itu. Proses tu jangan tanya. Prosesnya yang ditanya. Jadilah kita. Maknanya memerlukan proses. Lepas tu dah lahir nak kena bagi makan, nak kena apa? Mandi, cuci, bagi makan, macam lah keperluan-keperluan seorang bayi sehingga persoalan gitu. Makna ada proses sehingga jadi kita hari ni, sehingga nak mati pun ada proses dia. Sedangkan Allah Ta'ala jauh daripada perkara-perkara seperti itu untuk wujud. Baik. Allah tidak didahului oleh tidak ada sebelum wujud. Tak ada. Maknanya daripada kosong dia satu, tak. Dia tak begitu. Kalau daripada kosong dia satu, itu makhluk. Baik. Dan Allah tidak ada mula. Sebab tu dia nama kedam, terdahulu. Maknanya dia lah. Begitu. Baik. Kalau dalam bab khidam ini, kita boleh tengok juga perbahasan dalam kitab Aqidatun Najin fi Usuluddin. Ini karangan Syekh Zainul Abidin, seorang ulama yang besar dari Fatani ataupun dipanggil Tuan Minal. Kalau tuan-tuan yang biasa dengar kitab Aqidatun Najin, makna akidah yang selamat, akidah bagi golongan yang selamat
Kita tahu umat Nabi SAW pecah jadi 73 golongan. Asal 73 golongan tu datang daripada 2 golongan, dan Nabi SAW sebut hadis dia. Siapa golongan tu? Golongan pertama, golongan yang keras. Golongan yang qudah. Dia qudah. Kuat menghukum. Kuat menghukum. Seolah dia lah yang paling faham agama. Itulah dinamakan kaum Khawarij, pelampau. Sehingga tahap takfir. Terlampau mempertahankan agama sehingga mengkafirkan orang Islam. Begitu. Itu Khawarij. Kemudian yang kedua, Rafidah. Rafidah ni melampau dalam perkara-perkara bid'ah ataupun perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan Islam. Dia anggap ada, dia mereka-reka sehingga tahap kafir, sehingga tahap mengkafirkan orang lain. Itu mudah kata tuan-tuan, orang Khawarij ni kelompok-kelompok yang mengkafirkan sahabat. Bila tak selari dengan dia, Syiah pun sama juga. Syiah dia tak kafirkan sahabat, tapi dia kafirkan keluarga Nabi SAW. Dia kafirkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu bukan sahaja sahabat, tu bapa mentua Nabi, keluarga Nabi lah. Sampai Siti Aisyah, isteri Nabi pun, dia lukis kat lantai, pijak-pijak, rasa benci kepada orang beriman. Baik. Dan kalau kita tengok punca daripada siasah, siasah ni politik. Dia ada kecenderungan untuk kelompok. Ini dipanggil asabiyah. Sehingga mengutamakan kelompok daripada nak mempertahankan agama. Itu dia. Baik. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dua tu, Khawarij, Rafidah, maka keluarlah. Kalau Rafidah akhirnya dipanggil Syiah. Khawarij ni adalah kelompok-kelompok dia yang pelampau-pelampau ni pecah. Ada antara pelampau ni, antara Mu'tazilah lah. Yang mensifat Allah Ta'ala dengan sifat baru tak boleh lah. Allah Ta'ala tu qidam. Dulu sampai akhir dia dah tahu dah. Memang dah ada dah. Bukan cara kita baru nak cakap, baru nak buat, baru terfikir, tak gitu. Allah Ta'ala dah ada. Al-Quran ni dah ada dah dulu. Al-Quran. Sebab itu dia fitnah Mu'tazilah, dia kata Al-Quran ni hudus, baru, benda baru. Sedang bagi kita Al-Quran ni qadim, terdahulu. Sebab itu kita kata kalam Allah. Dia dah ada dulu. Cuma baru sampai kita. Pada sisi Allah Ta'ala dah ada. Dah sekian dah ada dah. Dia tak ada nak apa, baru tak ada. Dia mereka menganggap perbuatan Allah Ta'ala baru, bagi kita tak ada. Dia dah qadim, dah terdahulu. Baik. Disebut oleh dalam kitab Aqidatul Najin oleh Syekh Zainal Abidin ataupun Tuan Minan, qadim ni ada 3. Qadim kidam sama je lah. Baik, yang pertama qadim hakiki. Qadim hakiki inilah qadim bagi zat Allah dan segala sifatnya dan segala asma'nya. Qadim hakiki ni yang terdahulu memang dah ada dah. Iaitu pada zat Allah. Allah Ta'ala dah ada. Pada sifat-sifat dia memang dah ada. Dan juga pada nama-nama dia. Kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dia tu semua dah ada dulu dah. Bukan baru ada ini bukan. Dah terdah. Sebelum kita ada tak ada semua dah. Gitu. Maknanya kalau sebut qadim hakiki itu bagi Allah. Yang kedua qadim zaman. Yang ini sebut tulud zaman. Panjangnya masa. Bila sebut qadim zaman ini panjangnya masa. Bila sebut qadim zaman ni, sekurang-kurangnya disebut qadim zaman itu setahun. Sanah setahun. Kalau sebulan tak, seminggu tak, 10 bulan tak, setahun. Maknanya sudah berlalu. Dipanggil qadim zaman ni. Terikat dengan masa lama tu. Terdahulu tu dikira dengan masa setahun. Sedangkan Allah Ta'ala tak terikat dengan qadim zaman ni. Itu. Baik. Namanya seperti terdahulu dengan sebab zurriyat, dengan sebab keturunan.
ataupun dengan sebab pemilikan, ataupun pewarisan. Waris ni ada bentuk zuriyat, anak tu diwaris daripada bapaknya daripada atuknya daripada atuknya, ataupun harta, rumah saku ni daripada siapa, bagi Allah tak ada. Baik, contoh tuan-tuan, contoh kita ni disegihkan oleh Allah Ta'ala 6 orang anak. Allah bagi 6 orang anak. Sebelum tu tahu tak kita dapat 6 orang anak? Tahu tak? Tak tahu. Siapa yang tahu kita ada 6 anak? Allah lah tahu. Allah tahu. Maknanya Allah dah tetapkan dulu dah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dalam pengetahuan kita. Kita diberitahu, sampai begitu berlaku baru tahu. Lepas setahun baru dah lama tahu. Tapi Allah Ta'ala semuanya dalam liputan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki, kita nak jadi apa? Nak jadi pengarah, tahu tu. Dah jadi baru tahu. Tapi jadi kita tu Allah Ta'ala dah tahu. Itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta kita ni masuk ke syurga, Allah Ta'ala dah tahu dulu. Kita tak tahu. Doa banyak-banyak, moga-moga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Jadi apa tadi, ada qadim hakiki, itu ada qadim terdahulu bagi Allah Ta'ala pada zat dia, sifatnya, asma'nya. Itu dah terdahulu bagi Allah Ta'ala. Adapun yang macam Al-Quran tu kan, Al-Quran tu dah dulu. Jadi nasah mansuh tu atas keperluan kita, bukan pada Allah SWT. Nasah mansuh, ayat ni apa, keluar perintah ni batal, keluar perintah baru. Macam apa, muta'ah, asalnya haram, keluar perintah mengharam, asalnya halal jadi haram. Itu contoh. Jadi maksudnya ada benda ada hukum, lepas tu berubah, itu atas keperluan manusia. Allah Ta'ala tahu. Gitu. Dan perkara-perkara itu dia jadi nasah maksud itu semua dalam pengetahuan Allah SWT. Allah Ta'ala tahu dah. Kalau kita kata Allah Ta'ala baru nak buat tabligh, itu baru terjadi pada kita, tidak baru terjadi pada Allah SWT. Allah Ta'ala dah qadir, dah ada lebih dahulu. Maknanya rezeki kita, nyawa kita, hidup mati kita, jodoh kita, apa semua tu dalam pengetahuan Allah SWT. Awal-awal dah tahu dah. Allah Ta'ala yang cipta. Kita baru tahu bila baru berlaku ataupun dah lama berlaku. Baru dah sebut dah lama. Itu. Itu. Boleh faham? Boleh tak? Jadi sifat permulaan tu tak boleh kita letak pada Allah. Daripada kosong jadi 1, 2 tak boleh. Daripada tak ada pada tak boleh. Itu semua sifat makhluk. Tak boleh sangkul pada kita begitu. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Dan insya-Allah nanti kita masuk pula sifat ketiga, iaitu baqa, iaitu kekal abadi. Kekal abadi. Baik. Jadi artinya apa? Baqa artinya kekal, mustahil dihubungi kan Adam. Adam tak kekal lah. Baru. Situ sajalah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi cukup sekadarnya, semoga bermanfaat. Kalau tak tahu, kalau tak faham bertanya, jangan tak tanya. Jadi sifat yang kedua bagi Allah SWT yang hari ini kita dah belajar adalah qidam, itu terdahulu Allah Ta'ala tanpa ada permulaan, tanpa ada proses permulaan, tak didahului oleh siapa-siapa apa-apa. Itu beriman kita bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi cukuplah sekadar tuan-tuan, moga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala meridai dan menerima amalan soleh kita. A'udzubillahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan sadiqan zakhiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasihan sabita wa yaqinan sadiqan khalisah wa rizqan halalan tayyiban wasi'a ya zal jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'na saqiyan wa la mahruman wa la matrudan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekalinya, maafkan sekalinya. Cukuplah sekadar pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.